Wah, itu mesti itu apa ni tulang rusuk kanan. Kita bagi dalam ada lagi 3 minit lah. Nanti saya bagi intro. Okay, boleh. Doktor, nak tunggu lagi ke? Okay, boleh. InsyaAllah. Tunggu dalam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam ilmu keikhlasan, kecemerlangan UNIMED. Bagi memulakan majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca umur Alkitab Al-Fatihah.
Yang berusaha Tuan Muhammad Ezra Baharudin selaku penceramah kita pada pagi ini, yang dikasihi para hadirin sekalian yang berada di atas sekalian. Selamat datang kepada para peserta ke program Human Library in Community, Anjuran Perpustakaan Bangku Syed Faizuddin Putra, Mesti Malaysia Perlis. Seperti semua yang sedia maklum, pada pagi ini kita akan mengikuti satu lagi sesi perkongsian bersama salah seorang pensyarah dari Universiti Malaysia Perlis, iaitu Lembaga Tuan Muhammad Ezra Baharudin. Dan perkongsian kita pada pagi ini adalah bertajuk Sains Dulu, Kini dan Masa Hadapan, Kenapa Ia Penting untuk Anak-anak Kita. Sebelum saya serahkan majlis kepada penceramah kita pada pagi ini, di sini saya ingin ingatkan program ini akan berlangsung selama 1 jam dan kita juga bersiaran secara langsung di Facebook Perpustakaan Bangku Syed Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis. Sekiranya ada persoalan boleh tanya terus pada doktor kan? Ya. Terus, so tanpa melengahkan masa lagi, ini saya menyerahkan majlis kepada penceramah kita yang bagi Tuan Muhammad Ezra dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih MC Puan Suhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang ada di dalam ni. Saya tengok dekat sini ada lebih kurang 30 orang lebih. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan untuk hari ini, jadi saya ingin nak buat sedikit housekeeping lah berkaitan dengan apa yang akan berlaku. Housekeeping ni bermaksud nak pastikan supaya semua orang menerima audio dan visual dengan yang terbaik. Jadi kita akan buat sedikit housekeeping lah. Okay, jadi benda pertama yang saya nak minta tolong untuk semua orang yang menggunakan komputer, okay, untuk memastikan supaya untuk mendapatkan gambaran penuh video saya ni. Jadi yang pertama sekali saya nak mohon untuk semua orang klik dekat bahagian bawah ni. Dekat bahagian bawah button ada triple dot kat sini ni. So boleh pilih change layout. Lepas tu sila pilih sidebar. Jadi kita akan dapat full screen lah. Okay. Yang step yang kedua adalah minta tolong untuk sampaikan untuk pilih profile picture saya, gambar video yang saya tengah duk bercakap sekarang ni, dan sila pinkan seperti mana yang ada kat sini. Okay. So yang pertama pilih yang ini. Untuk ambil sidebar view layout dia. Dan yang seterusnya adalah pin. Sila pinkan ke muka saya. Jadi insyaAllah semua orang akan dapat muka yang saya full frame penuh, dan akan ada sidebar sebelah tepi thumbnail profile picture rakan-rakan yang lain lah. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan juga semua orang menerima audio yang baik. So saya nak bertanya lah kepada semua yang ada di sini, sama ada suara saya ni clear ke, ataupun nak saya cakap kuat lagi ke, ataupun okey dah sekarang ni. Alright, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau kata dah semua orang dah buat apa yang diminta dekat sini ni, jadi saya rasa kita boleh teruskanlah dengan apa yang akan berlaku untuk hari ini. Jadi seperti saya ingin buat sedikit introduction berkaitan dengan diri saya, dan juga sedikit juga makluman perjalanan untuk hari ini. Saya akan membentangkan satu tajuk yang rasa quite common untuk semua orang tahu pada masa sekarang. Semua orang tahu tentang sains dan teknologi. Namun begitu, saya nak buat sedikit penafian lah. Apa yang akan dibincangkan untuk hari ini adalah berdasarkan kepada ilmu dan pengalaman saya yang sedikit sahajalah. Okay, saya baru berumur 41 tahun. Jadi pengalaman tu tak cukup banyak macam mana orang yang dah berumur 60 tahun. Yang tu memang pasti dah lah. Tapi dengan sedikit pengalaman yang ada ni, berkemungkinan boleh dimanfaatkan untuk kesemua orang yang ada kat sini lah. Okay. Dan yang seterusnya, saya telah diminta oleh pihak perpustakaan untuk bercakap berkaitan dengan sains. Dan fikir tak tahu apakah yang boleh dikongsi bersama dengan pihak semua orang yang ada dekat sini. Jadi saya telah memilih tajuk inilah,
dulu, kini dan masa hadapan. Kenapa ia penting untuk anak-anak kita? Dan saya difahamkan juga target audiens kita untuk hari ini adalah mostly adalah kepada parents, kepada ibu bapa yang berada yang mempunyai anak mungkin di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Namun the main idea adalah untuk macam mana kita nak highlight apakah kepentingan sains ni dalam kehidupan seharian kita. Jadi insyaAllah saya lebih sukalah untuk nak membawa kaedah penyampaian untuk hari ini lebih kepada perbincangan. Jadi saya amat mengalu-alukanlah sekiranya saya tengah duk cakap, ada yang nak memberi pendapat atau ada yang nak memberi soalan, InsyaAllah kita terus kongsikan secara bersama menerusi cara perbincangan secara two ways communication lah. Namun sekiranya ada yang tak mampu untuk nak bertanya, mungkin boleh menggunakan chat box untuk nak bertanya lah. Itu, dan saya nak minta tolong untuk pihak urus dia bertanya untuk menyampaikan soalan itu secara audio kepada saya, sebab saya di depan saya ni saya tak boleh nak nampak chat box sangat ke depan. Jadi itu adalah kaedah yang kita akan bawa untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, just interrupt saya dan terus bertanya untuk hari ini. So saya akan cuba bawa kaedah penyampaian ni agak berlainan sedikit disebabkan oleh saya menggunakan satu sistem lain. So insyaAllah kita cubalah menjadikan dia agak lebih menarik lagi lah. Okay. Jadi bercakap tentang sains. So sekarang kita berada di alam universe. So boleh tengok kat sini, saya difahamkan dekat dalam ni juga ada anak-anak dekat sini boleh nampak pergerakan planet yang ada kat dalam ni. So planet yang sedang bergerak di bumi kita sekarang ni, so sistem solar yang sekarang dekat bumi kita ni, kita sekarang ni berada di dalam satu sistem solar. Ini adalah sistem solar. Sistem solar kita ni sedang bergerak. Jadi penjelasan nak cerita benda ni kepada anak-anak ni macam mana? Adakah anak-anak pada yang berumur mungkin 5 tahun, 6 tahun, mungkin 12 tahun, adakah mereka ni memahami bagaimanakah putaran alam ni berlaku? Jadi itulah pentingnya sains, supaya semua orang faham. Sains ni dia meliputi pelbagai. Sains ni dia bukan bercakap tentang handphone, sains bukannya bercakap tentang komputer, sains dia bercakap almost semua benda kita bercakap tentang sains. Okay? Jadi satu benda yang saya nak tunjuk dekat sini ni adalah bagaimanakah galaksi boleh bergerak. Sebagai contoh yang ada kat sini, semua orang boleh nampak kat sini. So galaksi sedang bergerak mengelilingi angkasa kita lah. Okay? Jadi sains ni amat penting untuk anak-anak kita faham. Okay? Bagaimanakah sesuatu benda itu berlaku. Jadi daripada kecil kita kena cerita dekat mereka, yang kecil-kecil ni kena cerita kat mereka bagaimana how things work. Okay? Sekiranya kita biarkan dia sahaja berlalu pergi tanpa menceritakan how things work, so berkemungkinan sampai ke besar nanti pun mereka takkan faham bagaimanakah sesuatu benda itu berfungsi. Jadi saya cuba nak bawa ada satu hadis Rasulullah SAW. Kita bermula dengan yang ni. So kita bermula dengan anak itu ibarat seperti kain putih, ibu bapa lah yang mencoraknya menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. So ini dibawa oleh Bukhari dan Muslim. So hadis ni dah menceritakan sebenarnya tanggungjawab untuk nak mencorak anak-anak tu, sama ada dari segi keimanan, dari segi cara berfikir, dari segi perwatakan. Ia bermula dengan kita semua lah, termasuklah saya sendiri. Okay? Untuk nak memastikan anak kita tu nak jadi macam mana di masa hadapan. Dan ada yang mengatakan bagaimana anak berkelakuan, itulah yang menjadi cermin kepada kita juga. Okay. Jadi dekat sini, perkara pertama yang kita nak highlight adalah pendidikan anak ataupun pendedahan awal berkaitan dengan sains. Semuanya bermula awalnya daripada kita semualah, daripada kita sebagai ibu bapa. Okay? Dan yang seterusnya saya nak menceritakan sedikit tentang diri saya. So kalau tengok dekat sini ni, gambar dekat sini ni, saya ni 2 beradik. Saya rasa mak saya pun ada kat dalam ni juga. Okay? So kalau kata tengok dekat gambar yang ada dekat sini ni, siapa yang boleh teka? Sebelah kanan ke sebelah kiri saya?
Yang kenal saya tak payahlah. Yang kenal saya tak payah cuba teka tengok. Yang sebelah kanan ke yang sebelah kiri saya? Kiri. Siapa jawab tu? Adam. Sebelah kanan. Okey. So yang betulnya yang ni abang saya lah. Abang saya dan ini adalah saya lah. Comel-comel macam ni yang rambut rinting-rinting sikit-sikit ni saya lah. Okey. So saya dilahirkan pada 14 Februari 1980 di Parguntak dan mostly dibesarkan di Sungai Petani lah, di dalam kem lapangan terbang. Jadi sedikit info berkaitan dengan diri saya juga adalah pendidikan. So saya menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kem Lapangan Terbang. Lepas tu sambung belajar di Sekolah Menengah Ibrahim. Lepas tu sambung belajar di USM, first degree dan juga master degree. Lepas tu dia rezekikan, alhamdulillah dia rezekikan untuk saya dapat sambung belajar pergi ke Finland. Okey. Dia dalam bidang mechanical engineering di Lappeenranta University of Technology. So saya punya pembentangan ni akan lebih banyak gambar-gambar lah. Akan banyak gambar-gambar. So saya akan ceritalah gambar ni ada dekat mana, gambar kat mana. Just nak sulam sikit-sikit cerita je. So kalau dekat sini ni gambar saya sewaktu di kami hiking di Iceland dulu. Alright. Jadi okay, so kita pergi ke yang seterusnya berkaitan dengan family saya. So alhamdulillah dah berkahwin. Dah berkahwin dan saya dikurniakan dengan 2 orang anak. So yang sulung adalah perempuan dan yang seorang lagi, yang bongsu adalah lelaki. Seorang berumur baru darjah 3 dan seorang lagi darjah 6. So family kami ni mostly quite aktif jugalah dari segi berbasikal dan beberapa aktiviti lain lah. So ini adalah nak menunjukkan just sekadar family saya sajalah. Okay. So kita patah balik kepada kita punya bisnes yang betul. Jadi saya cuba nak kaitkan sebenarnya sains dan juga cita-cita sebenarnya. Okay. Sewaktu kita kecil-kecil dulu, sewaktu saya kecil-kecil dulu, sewaktu tuan-tuan, puan-puan semua kecil-kecil dulu, dan mungkin ada anak-anak yang dekat sini, sewaktu kecil-kecil dulu, waktu kecil-kecil dulu. So cikgu sekolah akan tanya, waktu darjah 1 ataupun waktu tadika dia akan tanya, bila besar nanti nak jadi apa? Bila besar nak jadi apa? Bila besar nak jadi apa? So ada juga, saya ingat ni masa zaman saya sekolah dulu, cikgu akan tanya. So ataupun saya kena tulis lah apa cita-cita saya nak jadi, apa nak jadilah. So antara cita-cita terawal saya sewaktu saya darjah 1 dan darjah 2, saya rasa tadika pun saya mempunyai cita-cita yang sama juga. So adalah yang ni adalah gambar sewaktu saya sekolah dululah. So ini adalah sewaktu saya tadika, ini adalah sewaktu saya sekolah rendah, dan ini adalah sewaktu saya sekolah menengah dululah. Okay, kalau saya rasa dalam ni pun ada rakan-rakan saya juga rakan-rakan sekolah menengah, so mungkin boleh identify kat sini lah yang mana muka mereka masing-masing lah. Okay. So cita-cita sewaktu sekolah rendah, sewaktu di tadika ni, dan juga sewaktu di sini, sewaktu di sekolah rendah, ni sekolah rendah, dan ini sewaktu tadika dulu. So cita-cita saya ni adalah ni. Saya ingat lagi, saya cerita kat cikgu kelas saya, cikgu India, saya ingat lagi, cikgu darjah 1 saya, cita-cita saya nak jadi first, nak jadi askar. Second, saya nak jadi postman. Yang seterusnya, yang ketiga ni, siapa boleh tahu ni apa dia? Siapa yang boleh bantu saya beritahu gambar ni sebenarnya pekerjaan apa? Gambar ni. Ada siapa yang nak mencuba dekat sini? Yang nak mencuba? Adakah? Polis. Okey. So, terima kasih Dr. Muzamil. So, ini adalah sebenarnya penghantar surat khabar. Penghantar surat khabar. Saya nak cerita sikit. Sewaktu saya kecil-kecil dulu, kami ni, saya dan family duduk di dalam quarters, di dalam kem lapangan terbang. So dunia saya mostly adalah dalam kem lapangan terbang lah sewaktu kecil-kecil dulu. Jadi antara cita-cita saya adalah yang ni lah. Lepas tu saya duduk tengok postman, dia hantar surat.
Yang ketiga adalah penghantar surat. Kenapa penghantar surat ni? Soalan dia, kenapa penghantar surat? Sebabnya, yang ni mak saya pun boleh verify cerita ni juga. Sebabnya, waktu kecil-kecil kami duduk tingkat 1. Dia ada ground floor, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Orang yang hantar surat ni dekat rumah saya ni dia datang naik motor lah. Dia akan gulung surat khabar ni dan dia akan balik masuk dalam balkoni rumah. Kalau tingkat 1, tingkat 1 lah. Kalau tingkat 2, dia balik naik sampai tingkat 2. So dia menjadi satu inspirasi kepada saya lah untuk bekerja seperti dia. So penghantar surat khabar. So apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini dalam cerita ini adalah benda ni, pendedahan awal. Pendedahan awal adalah penting untuk nak membina the way bercara pemikiran anak-anak. Pendedahan awal. Jadi, sekiranya kita tak dedahkan anak-anak kita dengan all aspect, kita try to isolate anak kita supaya daripada dia mengetahui benda-benda yang di luar daripada dalam rumah. So, apa yang berlaku adalah anak-anak hanya akan nampak apa yang ada kat dalam grup tu saja, dalam ruang lingkup itu saja. Namun begitu, sekiranya kita dah mula mendedahkan dengan lebih awal berkaitan dengan science or everything, semua, so insyaAllah pemikiran anak-anak akan mula berubah. Dia akan mula berubah, dia semakin advance. Dan saya percaya buat masa sekarang ni anak-anak kita semua mostly dah makin advance dah lah, dengan bantuan telefon, dengan bantuan komputer. So mereka semua dah tahu apa yang berlaku di luar sana. Namun begitu, whatever is it sekalipun, pendedahan awal adalah penting untuk mencorak pemikiran anak-anak kita, terutama dalam konteks perbincangan untuk hari ini adalah berkaitan dengan sains. Bagaimana nak memupuk anak-anak untuk meminati sains, ia bergantung kepada pendedahan awal kita kat sini ni, pada waktu kecil-kecil dululah. Alright? Jadi dulu, bagi yang lahir pada tahun 1980-an, 70-an dan 90-an, saya berani katakan adalah kebanyakan cita-cita dan impian semua orang, hampir kita ambil secara umumnya lah, mostly hendak menjadi dua. Pada waktu tersebut, especially pada tahun 90-an, kebanyakannya nak menjadi kedua-dua, nak ingin menjawat jawatan dua-dua gambar ni. Yang pertama sekali adalah untuk jadi engineer. Tak kisahlah nak jadi engineer apa sekalipun, tapi semua nak jadi engineer pada waktu tersebut. Okay? Dan yang satu lagi, pada tahun 90-an juga, dia tengah meletup pada waktu tersebut, adalah sains komputer. So semua orang nak jadi sains komputer, semua orang nak cakap tentang IT. Everybody would like to talk about IT. So semua orang nak jadi IT. So apa yang berlaku adalah pendedahan awal juga. Saya keep remind adalah pendedahan awal untuk nak menarik minat anak-anak untuk nak bekerja dengan yang ni, untuk nak bekerja seperti yang ada dekat sini. So semua orang mempunyai cita-cita pada waktu tersebut untuk nak bekerja juga tadi. Selain daripada tarikan kewangan lah, ia juga bercakap tentang status actually. Alright? So kita tengok balik perancangan apa yang berlaku pada tahun 2020. Kalau kita tengok dekat sini, kita tengok yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia kata dekat sini ni, sebenarnya pada tahun 2020 sistem sekolah kita hanya mempunyai 47.18% saja yang meminati sains. Dia pecah pula 20.51 pure science dan 26 adalah berkaitan dengan vocational TVET. Ini adalah pada tahun 2020. Namun begitu, kalau kita tengok balik apakah perancangan Musti. So Musti seperti mana semua orang sedia maklum, yang dalam Musti satu kementerian yang merancang berkaitan dengan sains dan teknologi untuk negara. So kita sebenarnya memerlukan 60%. Dan saya seperti semua orang sedia maklum, seperti semua orang sedia maklum di sini, mungkin ada cikgu-cikgu yang dekat sini dan juga ada pensyarah yang terlibat ataupun mereka yang terlibat di dalam sistem pendidikan negara. Kita pasti semua orang notice yang ada satu ketika ramai, kalau kita bahagikan kepada graf, ramai orang pada satu ketika pada tahun 2000 gitu,
ramai pelajar-pelajar yang memohon untuk masuk ke engineering, ke bidang sains. Namun begitu, selepas satu masa dia mula nampak trend menurun. Sebab apa? Itulah yang kita cuba nak cari sekarang ni, dan itulah yang kita cuba nak buat sekarang ni adalah untuk menarik ataupun untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada ibu bapa betapa pentingnya sains dan teknologi ni untuk masa depan anak-anak kita sekarang, termasuklah anak-anak saya sekarang. Kenapa ia penting? So kita boleh bincang selepas ni lah. Okay? So daripada search yang saya buat, daripada search yang kita buat, kita dapati pada tahun dijangkakan pada tahun 2030 dan 2050. Okey, 2030 dan 2050 kita jangkakan dekat sini ni. Ini adalah kerjaya-kerjaya yang akan ada pada anak-anak kita lagi 10 tahun lagi. Ini adalah career. Dan ini adalah benda yang kita kena prepare anak-anak kita untuk nak hadap benda ni. Dan bila kita nak start buat itu adalah sekarang. Persiapan untuk masa sekarang. Suka saya nak cerita juga, seperti mana yang semua sedia maklum dengan suasana sekarang ni, dengan ekonomi kita sekarang ni bagaimana, dan juga bagaimana keadaan sosioekonomi negara pada sekarang ni. Kita tak ada cara lain selain daripada kita kena pastikan anak-anak kita ni boleh survive di masa hadapan, boleh berdikari, boleh hidup di masa hadapan. Jadi untuk dah memastikan itu, kalau kita tengok prediction pada tahun 2030 hingga ke 2050, ini adalah kerjaya-kerjaya ataupun kerja-kerja yang akan menjadi rebutan di masa hadapan. Dan yang mana kerjaya-kerjaya ini, kerja-kerja yang ini tidak ada pada waktu zaman kita dulu. Kita tak pernah terfikir pun kerja-kerja AI, Artificial Intelligence, everything here yang ada dekat sini ni, kita tak pernah terfikir pun pada dulu. Sains yang pada dulu tak pernah bercakap dengan kita tentang ini. Tapi sains sekarang ni dah mula bercakap tentang benda-benda ni semua. Dan even pada di sekolah menengah pun dah mula diselitkan ataupun dah mula bercakap tentang AI. So, at least introduction tentang AI tu dah ada dekat sini. Jadi sekiranya kita tak mempersiapkan anak-anak kita pada tahun 2021 untuk nak hadap 2030 hingga 2050 ini dengan kita punya jangkaan kerjaya pada waktu ini, so kita risau. Okay, saya sendiri pun risau sebenarnya. Risau supaya anak saya sendiri bagaimana nak menghadapi sains kerjaya mereka di masa hadapan. Okay? Dan kalau semua orang tengok kat sini ni, jenis-jenis kerjaya yang kat sini ni, ia lebih kepada berkaitan dengan teknologi. Okay, berkaitan dengan teknologi. Saya ingin nak bawa satu bentuk analogi lah. Okay. So dulu, suatu ketika dulu, kalau kita nak tengok jantung, apa yang kita boleh buat adalah macam mana? Sama ada kita kena operate untuk nak tengok jantung, keadaan jantung, ataupun kita boleh menggunakan ultrasound sebagai contoh. Kita boleh menggunakan banyak lagi angio sebagai contoh untuk nak melihat jantung. Tapi dijangkakan pada masa hadapan, apa yang perlu dibuat adalah akan ada satu teknik baru, teknologi baru yang mana ia perlu buat 3D rendering saja. Sebagai contoh dalam keadaan sekarang ni, yang mana kita boleh tengok, kita boleh masuk ke dalam dia, kita boleh pusing dia, nampak ni, kita boleh pegang dia jantung tu secara visual. Yang mana yang apa yang Sero buat sekarang. So kalau kita nak kaji tentang jantung lah berkaitan. So this is the technology yang akan ada di masa hadapan. Adakah anak-anak kita bersedia untuk nak buat benda-benda macam ni? So itu yang menjadi persoalannya. Dan sekiranya kita nak extend lagi, so kita nak tengok pergerakan jantung ni bagaimana. So kita boleh bercakap, kita boleh cerita dekat orang, ini jantung. So kita boleh expose, kita boleh buka jantung dan tengok aliran darah yang berlaku. So perkara-perkara seperti ini adalah wajar untuk kita expose kepada anak-anak kita pada masa sekarang, supaya di masa hadapan nanti mereka tak terkejut, tak merasa tertinggal dengan teknologi yang ada sekarang ni dalam dunia sains dan teknologi. So seperti yang saya cakap tadi, sebentar tadi,
kalau kita boleh rangkumkan, tengok balik senarai pekerjaan yang dijangkakan pada masa hadapan, so kita akan nampak benda ni. Semua ini adalah berkaitan dengan sains dan teknologi. Semua ni. Dan inilah yang perlu kita prep, kita perlu membuat persediaan kepada anak-anak. Saya sebenarnya sering juga duk fikir bila saya tengok anak saya yang ada kat dalam ni, bila dia tengok silibus yang mereka belajar, nampak sangat berbeza dengan zaman kita dulu. Silibus anak-anak zaman sekarang ni sangat berbeza dengan zaman dulu. Dan kita mula realize, saya mula realize yang berkemungkinan ini adalah untuk kebaikan di masa hadapan, sebab zaman sentiasa berubah. Jadi kita pun untuk mempersiapkan anak-anak murid, anak-anak kita juga, so kita perlu juga berubah mengikut zaman. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, pada masa sekarang ni saya dah mula boleh accept dah lah dengan silibus anak-anak saya yang makin advance berbanding dengan zaman saya dulu dan mungkin zaman rakan-rakan semua yang ada kat sini lah. Okey, so bila kita nak cakap tentang sains, saya percaya semua orang tahu, semua orang dekat sini tahu yang mana otak kita ni boleh dibahagikan kepada dua. So semua orang, anak-anak kita sekarang ni dilahirkan dengan fitrah sebenarnya. Dah ada fitrah dekat dia dah. Sama ada the way how cara dia berfikir. Mungkin kita boleh bentuk, tapi fitrah dia biasanya kita tak boleh nak ubah dah lah. Okey. Jadi manusia ni, dia punya otak dia tu boleh dibahagikan kepada dua. Satu kepada art dan satu kepada sains. Ada orang yang bercakap kalau orang technical ni, so kalau technical ni orang yang lebih kepada sains lah. So orang technical ni dia brain dia sebelah kiri, way of thinking dia otak sebelah kiri. Kalau orang art ni, way of thinking dia otak sebelah kanan sebagai contoh. Okey. Jadi semua orang kena faham benda ni, yang mana untuk di samping kita sebenarnya tidak mengetahui fitrah anak tu macam mana di peringkat awal, tapi kecenderungan anak-anak kita untuk ke arah mana over the time kita akan tahu. Jadi di situlah bermulanya kita perlu memupuk minat, okey, membentuk, walaupun dia ni tak suka sains sebagai contoh, tetapi saya merasakanlah kita perlu jugalah untuk expose anak-anak tentang sains, disebabkan oleh untuk nak menghadapi dunia yang mencabar di masa hadapan nanti. So, tadi kita dah cakap tentang brain. So, kita pergi lihat kepada kaedah dekat sini. So, saya selalu bawa cerita ni dekat student saya lah, cerita bagaimana otak seorang engineer berfungsi. So, actually sebenarnya bagi anak-anak yang ada kat dalam sini, kita ada perbezaan di antara engineer dan juga saintis. Semua orang kena faham, engineer dan juga saintis ada dua bidang yang berbeza sebenarnya. Okey, so cara berfikir seorang engineer dan cara berfikir seorang sebagai ahli saintis adalah berbeza. Dan ini adalah contoh yang saya selalu bawa kepada student saya lah. Okey, so kalau kita tengok dekat gambar ni, so ini memang kita boleh buat sebenarnya. Kita hanya perlu ambil dua garfu, kita slot dengan shilling, and then kita buat balance tadi. So apa yang akan dapat? Kita akan dapat satu keseimbangan daya, yang mana dia akan balance, counter each other, dan dia akan static. So garfu ni dia akan kekal macam ni. Nampak macam dengan tak munasabah, tapi kalau kita buat sebenarnya kita dapat. So this is science. Kita bercakap tentang fundamental. Okay, kita bercakap tentang fundamental. Tapi namun begitu, sebagai seorang engineer, saya percaya apa yang kat sini yang engineer lah, way of thinking adalah seorang engineer. Engineer dia tak fikir benda-benda ni semua. Dia lebih berfikir ke arah penyelesaian masalah. Sebenarnya nak benda apa benda ni? Dalam kes ni kita nak dia seimbangkan supaya garfu ni boleh sambung terus begini. So cara solutionnya adalah, kenapa kita tak buat macam ni kan? So cara yang sama. So this is science, ini adalah engineering. So engineering adalah lebih kepada apply apa yang sains dah buat. So matlamat dia adalah untuk nak hasilkan garfu bentuk macam ni lah. So kenapa nak buat teruk-teruk? So kita just attach. So this is science, this is engineering.
Itulah yang membezakan ada kat sini. So Adam boleh faham Adam? Science dan engineering? Okay, good. Alright. So sekarang kita cuba fikir pula advance sedikit untuk nak tengok kawan-kawan yang ada, rakan-rakan dan juga peserta-peserta yang ada kat dalam sini ni. Siapa yang boleh beritahu kat saya 7 campur 6 sama dengan berapa? Kalau kita tengok dekat sini ni, so mungkin bagi mereka yang dah darjah 6 yang akan ambil ujian yang nak masuk ke MRSM sebagai contoh, UKKM, boleh tengok ni. So jawapan dia berapa? Mungkin boleh tulis dekat chat box jawapan 113. 113. Siapa yang jawab tu tadi? Okey. So jawapannya adalah 113. So kalau technical brain, so dia boleh normally kita tak cakap tak boleh, tapi orang technical dia kena fikir macam ni. Dia tengok pattern. So pattern dekat sini ni 6 plus 4 dia kata 210. So sebenarnya apa pattern dia? So kalau kita tengok dekat sini 6 tolak 4 sama dengan 2, 6 campur 4 sama dengan 10. So pattern yang ni semua sama. So dekat sini pun sama juga. 7 tolak 6 sama dengan 1, 7 campur 6 sama dengan 13. So jawapannya 113. So ini adalah cara otak berfungsi. Okey. So kita patah balik. Dah cerita pasal sains sikit, dah cerita pasal engineering sikit. So kita bercakap tentang bagaimana nak menggalakkan anak-anak mengikuti sains dan teknologi. So seperti yang saya patah balik cerita di peringkat awal tadi, adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk nak memberi pendedahan kepada anak-anak berkait untuk meminati sains dan teknologi. Saya ni dulu kecil-kecil, boleh tanyalah saudara mara saya ke adik-beradik saya ataupun mak saya, yang mana saya waktu kecil-kecil dulu saya ni amat minat dengan lampu, torchlight lah. So saya buat macam-macam lah, ambil mentor sambung dengan wayar, nak bagi lampu berjala, lepas tu duduk dalam bilik gelap-gelap pasang lampu pergi berjala. So satu kejayaan bagi diri saya lah. So buat hari-hari benda tu pun tak bosan. Okay, so sebenarnya idea dia adalah daripada kecil perlu didedahkan dengan sains dan teknologi untuk memupuk minat anak-anak. So saya nak bawa cerita ni, bagaimana cara nak memupuk anak-anak. Saya pun sebenarnya tak pandai nak memupuk anak-anak, nak cerita dekat anak-anak apa semua tak. Tapi apa yang saya nak bawa cerita dekat sini adalah saya nak bawa kepada rakan-rakan yang ada dekat sini, semua yang mengikuti hari ini, untuk nak mendengar ataupun nak berkongsi sedikit pengalaman saya sewaktu saya belajar di negara barat dulu. So saya nak ambil negara yang saya belajar ni adalah daripada Finland lah. So rakan-rakan Finlandia saya percaya ada dekat sini pun yang mungkin boleh membuat pengesahan lah ke atas cerita-cerita saya. So gambar sini gambar family mentua saya dan gambar ini gambar saya lah. Okay, so just seperti yang saya cakap tadi, saya akan selang sendiri dengan gambar-gambar. Tapi nak bawa cerita kenapa saya ambil Finland sebagai saya punya reference untuk nak mendidik anak-anak. So reference dia mendidik anak-anak dari segi untuk meminati sains dan teknologi lah. Yang tu dia punya main idea dia. So kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni, kita tengok bawah ni, so saya hanya copy dan paste saja dan semua akan jumpa pada tahun 2019. Apa yang dikatakan adalah European Commission mengatakan bahawa Finland adalah the most digitally advanced nation di Europe. Finland. So berkait rapat dengan tajuk yang kita nak cerita hari ni lah. So yang keduanya dekat sini, Finland rank first in the world ahead of USA in term of the world most technologically advanced country. So membawa maksud negara Finland ni adalah one of the most advanced country lah dari segi teknologi. So dengan mengambil kedua-dua statement ataupun fakta yang ada dekat sini ni, saya rasa cukup untuk saya nak bawa cerita pasal Finland dan mungkin boleh diimplementasikan di dalam kehidupan kita seharian. Namun begitu, suka juga saya nak memaklumkan sebenarnya cerita yang saya nak sampaikan selepas ni adalah benda yang sama yang kita pun duk buat juga hari-hari, cuma berkemungkinan tak distructuredkan, tak disusun secara rapi saja, tapi sebenarnya benda tu sama saja. Okay?
So hasil daripada pemerhatian saya selama mengaji dekat saya duduk kat sana hampir 5 tahun. So dan anak juga ada yang bersekolah di daycare dan berkesempatan untuk masuk ke Darjah 1 di sana juga. So kami observe, saya dan wife juga observe, dan kami combine sekali. Dan kami nak cerita sedikit, ada 7 pelajaran pengalaman dan 7 pelajaran membesarkan anak-anak di Finland yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Bagaimana sistem di sana, sistem di Finland memupuk minat anak-anak kecil ni berkaitan dengan sains dan teknologi. Suka juga saya ingatkan di sini adalah sains dan teknologi bagi anak-anak yang ada kat sini. Sains dan teknologi bukan bercakap tentang handphone saja lah, bukan bercakap tentang komputer, bukan bercakap tentang gadget. Sains adalah meliputi banyak benda. Perubatan, herba, okey, alam sekitar, semuanya bercakap tentang sains. Okey. So bagaimanakah di Finland? Bagaimana di Finland dia menyusun betapa strukturnya susunan pembelajaran di peringkat awal, di peringkat primary ni, di peringkat sekolah rendah ni ataupun daycare, untuk memupuk anak-anak ataupun expose anak-anak berkaitan dengan sains dan teknologi. So ini adalah gambar kelas anak saya lah sewaktu di daycare, dan ini adalah gambar saya dan anak-anak dan keluarga lah, kami berhiking di sana. So yang pertama sekali di Finland, so mostly kebanyakan aktiviti yang dianjurkan sama ada di peringkat sekolah rendah ataupun di peringkat daycare, banyak aktiviti-aktiviti yang melibatkan ibu bapa. Sebagai contoh, mostly kalau di tempat saya di Lapang Rantai Universiti, so kami mostly diajak untuk join sekali dengan cikgu-cikgu buat aktiviti di luar. Dan aktiviti di luar ni sebenarnya macam-macam lah. Bila dia bawa anak-anak, kadang-kadang cikgu-cikgu sekolah bawa anak-anak pergi jalan atas snow. So dia akan explain atas snow ni nak jalan macam mana. Kadang-kadang one of the things yang masih lagi kami ingat adalah dia bawa anak-anak pusing di kawasan kejiranan, dan masing-masing boleh tunjuk rumah kawan-kawan kat mana. Jadi dia punya idea dia adalah pada waktu tersebut adalah sekiranya jadi apa-apa, anak-anak ni tahu rumah terdekat kawan-kawan mereka di mana. Itu adalah contoh. Dan juga sebagai contoh yang lain juga, ibu bapa perlu terlibat dalam membuat aktiviti bersama anak-anak. So sebagai contoh ni anak saya Risa, so saya menjadi bahan lah untuk nak kena dia punya aktiviti choral ke apa. Saya pun tak tahu lah yang ni aktiviti apa, saya pun dah lupa dah. So kami perlu buat aktiviti secara bersama. So idea dia adalah eksplorasi bersama untuk mencari jawapan. So fungsi ibu bapa dan juga cikgu, ibu bapa dululah dan juga cikgu, adalah untuk bersama-sama keluar buat aktiviti di luar untuk nak cari jawapan. Dan fungsi ibu bapa lah untuk nak explain dekat anak-anak jawapan tersebut, bagaimana jawapan tersebut. So all the science behind bagaimana tayar berpusing sebagai contoh, semuanya ibu bapa get involved sekali dalam aktiviti tersebut. Dan sebagai contoh, anak saya kat sini ni dengan isteri saya kat sini, mereka ada buat sedikit trekking masuk hutan. So dekat hutan tu nanti ibu bapa dan juga anak-anak akan kumpul daun, buat satu binaan kecil, saya masih ingat lagi. Dan lepas tu pula bila cikgu datang, ibu bapa dan anak-anak kena explain sekali binaan tersebut. So di situ ada sign dah juga dari segi structure, nak buat bangunan ke sebagai contoh. So di situlah terlibatnya aktiviti begini. So salah satu contoh yang lain untuk eksplorasi adalah saya dan anak-anak dan family, kami gerak travel. So bila kami gerak travel, kami gerak mencari tempat-tempat yang boleh dilakukan aktiviti secara bersama. Disebabkan saya pun minat outdoor sikit-sikit, so kami banyak buat camping, kami banyak buat hiking. Dan di situlah juga kita start didik anak-anak kita tentang bagaimana tentang pelbagai benda lah. Sebagai contoh, sewaktu camping di sini ni, so saya menggunakan solar sebagai contoh. Solar untuk nak power up balik saya punya bateri. So pada waktu tersebut kita boleh explain dekat anak-anak, ni benda apa, ni adalah solar. So kalau tak ada solar ni, power tak boleh nak power up kita punya bateri. So malam-malam kalau tak ada bateri, kita bilik gelap, dalam kemah tu gelap sebagai contoh. So eksplorasi bersama untuk mencari jawapan.
Yang kedua, berikan masa untuk anak-anak ruang untuk bereksperimen. So yang ni memang selalu ditegaskan dalam di daycare di Finland lah. So kita tahu kadang-kadang cikgu-cikgu dia ada satu sesi di sana setahun 2 kali kalau tak silap saya. Mungkin Dr. Muzami atau Dr. Azrimi boleh verify, setahun 2 kali ke setahun sekali kita kat sana kena jumpa cikgu di sekolah. Ke wife saya kan, saya rasa betul minimum ya. 2 kali. Ya, 2 kali. So waktu kita di sana dulu minimum daycare, kita parents kena pergi jumpa cikgu. Dia ada satu sesi private session. So cikgu akan cerita behave anak-anak kepada behavior anak-anak di sekolah kepada kita, dan kita pula kena cerita pula behavior anak-anak kita di rumah kepada cikgu-cikgu, supaya kita saling mendapat satu planning yang betul untuk perancangan anak-anak pada waktu tersebut. Jadi yang nak kata tentang anak-anak dia ni adalah sewaktu kami di sana dulu, so sewaktu sesi tu dia ada Erisa ni, anak saya Erisa ni. So dia ni suka pada waktu tersebut dia punya curiosity dah mula meningkat. Jadi apa yang berlaku adalah cikgu minta supaya bagi ruang untuk dia bereksperimen. So dia nak buat apa, so waktu tu rumah memang selerak lah. Saya rasa rumah Mamat Saleh dekat barat ni, kalau pergi tengok dekat ruang playground dia tu, saya rasa tak ada yang bersih lah. Mostly memang bersepah-sepah lah, Lego apa semua tu. So just let them untuk buat eksperimen dengan kita punya pemantauan lah. So sama ada dia nak bereksperimen dengan nak buat nak buat roti ke sebagai contoh. Roti tak jadi pun tak apa, janji kita boleh monitor supaya tak membahayakan, dan juga biar berikan ruang kepada mereka untuk bereksperimen. So yang ketiganya adalah bila dah kita biarkan ruang untuk bereksperimen, di sana juga kita kena keep remind, yang mana apabila dia mula membuat eksplorasi, mula membuat penerokaan, mula bereksperimen merata, so end up dia tak selalunya indah lah. End up dia tak selalunya indah. Yang ni gambar bukan dekat sana lah, gambar dekat sini. Okay, end up dia tak selalunya indah. Saya selalu bawa satu cerita dekat kawan-kawan yang ada dekat Finland, dan wife saya pun boleh sahkan cerita ni. Pernah dulu, suatu ketika dulu, sewaktu tu selepas winter. So lepas winter ni snow tu dia dah melting. So bila dia dah melting akan ada banyak lopak-lopak ayak lah, lopak-lopak ayak. So anak kami ni kami letak kat daycare. Sebagai contoh kami letak kat daycare. So wife saya balik nak ambil. Wife saya balik, dia nak ambil anak saya di daycare. So waktu dia sampai tu, anak saya Ilman, tak silap saya Ilman pada waktu tersebut, dia tengah duk jilat snow yang melting, lopak ayak melting tu, dia tengah duk jilat. So wife saya pun terus happy dekat anak saya tu, macam jangan duk buat macam tu lah kan, marah dekat dia, jangan duk buat macam tu pasal ayak potong kan, ayak lopak tu dia duk jilat-jilat, dia nak minum. Cikgu pula marah dekat wife saya. Sebab apa? Itu soalan dia. Sebab apa cikgu pula tegur wife saya, jangan marah dekat dia ni, jangan marah dekat Ilman, biar dia ambil ayak tu. So, sebab apa? Walaupun dia jilat sekalipun, kita kena explain dekat dia. Kalau kata dia masuk dalam perut, nanti kuman masuk, dia suruh explain tu, nanti kuman masuk. Padahal anak saya kecil lagi lah, baru umur berapa tahun dah, 3-4 tahun dah, tapi kita kena explain dekat dia. So ayak ni potong, kalau jilat nanti kita tengok dia sakit perut. Kita pula daripada awal lagi kita dah risau. Nampak tak perbezaan di antara way of thinking kita dan juga di peringkat barat, dari segi saya dan isteri lah. Yang lain saya tak pastilah rakan-rakan yang lain kat sini. Tapi nak cerita bagi, kalau kita lihat dekat situ tu, perbezaan dia dekat sana, mereka biar je anak-anak nak try, tapi monitor lah. So sama juga yang cerita dekat anak saya tadi, dia duk jilat ayak dalam lopak tu, wife saya tegur anak saya, cikgu pula main tegur isteri saya, tak apa, biar nanti bila dia masuk dalam perut, nanti kuman dalam kan kita ada bakteria atau kuman dalam perut tu, dia akan neutralize balik apa semua. Yang penting budak kita at the end of the day nanti sebenarnya nak jilat ayak lopak ni tak elok, biarkan dia main kat situ. Di antara yang lain lagi, eksperimen yang lain adalah, kalau tak silap saya, di peringkat sekolah rendah, mereka ni anak-anak dah diberi pisau untuk nak buat handcraft.
Kalau saya, anak saya sekarang ni pegang pisau untuk buat handcraft, kita risau banyak dah lah. Tapi di sana, kalau handcraft pegang pisau tu, cikgu biar anak-anak tu main dengan pisau, tapi mereka monitor lah. Tapi kalau luka, apa pentingnya luka? Bila anak-anak kita terluka tangan sebagai contoh, bila dia buat handcraft dia terluka tangan. So ia adalah satu bagi cikgu-cikgu di sana, ia adalah satu exercise yang bagus. Sebab apa? Sebabnya dia akan mengajak kita, kalau kita tak careful, tangan terluka, itulah sakit dia. That's the things yang diajak kepada anak-anak sewaktu kecil-kecil lagi, daripada di-train macam tu. Okay, way of thinking dia dah totally different. Yang seterusnya adalah bersama belajar dari kesilapan. So di sana, bila dah anak-anak dah diekspos dengan buat eksperimen apa semua, bila ada kesilapan, mak bapak tak boleh nak marah lah. Even dengan saya pun mengaku lah, kalau kata anak saya buat silap kat rumah, memang kita marah lah. Tetapi kalau di sana tu, learn from mistake. So memang ditekankan learn from mistake lah. Kalau kita tengok dekat sini ni, saya cuba nak bawa dekat sini ni, ini adalah contoh sewaktu kami buat drifting atas frozen lake. So saya bawa kereta, kawan saya bawa kereta atas frozen lake, atas lake beku tu. So kami tow next sledging. So kalau kata duduk dengan cara yang tak betul, apa yang berlaku adalah dia akan tertunggingan ni. Kawan dia dekat sini ni, kawan dia dekat sini ni, anak saya, Ilman dan Erisa. So Ilman dan Erisa, so kalau dia tak berhati-hati ataupun duduk dengan position yang tak betul, so mereka akan terbalik lah. Jadi kawan saya berhenti, dia pergi explain, dia pergi berhenti, dia pergi cerita ke anak dia, lain kali duduk macam ni, duduk macam ni. Kalau bapak pusing kereta, badan pun kena ikut sekali dengan lawan. Kalau lawan, dia akan terbalik lah. Saya ingat lagi kawan saya, Thomas nama dia, yang explain ke anak dia ni. So jadi just Ilman nak tunjuk kata dia terbalik je lah waktu tengah duduk naik bukit. Okay. Yang seterusnya adalah kita kena treat anak kita, kalau kat sini, kat sana, perlulah mengundang rasa ingin tahu. So rasa ingin tahu ni membawa maksud kita lah yang kena expose anak kita. Sebagai contoh, saya ni minat mancing lah sebagai contoh. So apa yang saya buat adalah satu family kena paksa ikut bimgai jugalah, sebagai contoh. So yang ni kita bawa mereka pergi explore benda yang baru supaya dia develop dalam diri anak-anak untuk belajar tentang benda yang baru. Walaupun dia tak suka, at least sekali dia dah buat, supaya nanti bila dia dah besar, nanti dia boleh cerita dekat orang. Yes, walaupun saya tak minat memancing, tapi saya pernah buat ni, aktiviti ice fishing ni saya pernah buat. Dan saya tahu macam mana nak panggil ikan, sebagai contoh. Nak panggil ikan, nak pakai umpan apa, saya tahu. Tapi saya tak minat mancing, sebagai contoh. Dan juga kami pernah bawa anak-anak kami dekat sini. Masa kami pergi melawat puasa dulu, so bawa anak-anak. Padahal tempat ni tak ada apa pun, tak ada apa langsung pun kawasan ni. Semua boleh search, mungkin boleh search kat Fielder dan meteorite punya area. Tempat ni adalah tempat yang mana meteor besar tu jatuh. So kawasan tu tak akan ada grid elektrik. Kawasan padang yang luas tak ada grid elektrik. Dan rumah ni self sustain dengan power dengan solar power. So a lot of thing yang boleh belajar daripada sini, dan kita kena expose anak-anak lah berkaitan dengan rasa ingin tahu. So yang seterusnya adalah sentiasa menyokong anak-anak untuk eksplorasi. Itu yang kami cuba buat. Saya dan isteri cuba kekalkan, menyokong selagi kita boleh sokong lah. Kalau ada benda yang kita tak boleh nak sokong, kita tak mampu nak sokong lah. Mungkin kekangan dari segi kewangan ataupun kekangan dari segi masa. So seboleh mungkin kalau di sana dia encourage ibu bapa untuk sokong anak-anak untuk explore. So dalam konteks kita sekarang ni dalam science lah. So apa yang kita buat adalah kita sokong anak-anak. So anak-anak kami ni, Erisa dan Ilman ni, selalulah masuk pertandingan macam-macam lah. Pertandingan reka cipta, Ilman dan Erisa, so reka cipta macam-macam dengan bantuan rakan-rakan yang lain kat sini lah. So kita sentiasa menyokong supaya tujuan dia adalah seperti yang saya cakap balik, berkemungkinan kita tak tahu fitrah dia adalah sama ada art ataupun sains, tapi at least dia dah explore semua benda pada waktu dia kecil. So dan bila dia besar nanti, dia ada experience benda tu dan dia boleh gunakan. Patah balik awal-awal yang saya cerita tadi, pendedahan awal adalah penting. So niat kami push anak-anak untuk masuk ke dalam semua benda-benda begini ni adalah untuk nak memastikan mereka well exposed dengan dunia, well exposed tentang sains dan teknologi.
So yang seterusnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh dan juga yang terakhir dalam tips pelajaran yang kita boleh buat untuk hari ini adalah untuk menggalakkan anak-anak untuk memerhati dan memahami. So ini adalah stage yang mana dia ada anak saya boleh duduk kat ni dan sambil kalau tolak. Yang ni kalau tersilap tolak memang dia akan tertomoh akan terjatuh. So kita kena ajak anak kita macam mana nak mengimbangi, kena bagi dia observe dan dia faham sesuatu perkara. Seperti yang saya cakap tadi petang balik, how things work. How things work, kena explain bagi anak-anak faham. So anak-anak saya kat sini ni pun dia selalu soalan, kadang-kadang soalan pelik-pelik jugalah yang sampai dekat kami, yang mana kami pun kadang-kadang nak kena Google juga nak menjawabnya. Okey, sebabnya apabila ada curiosity, kita kena jawab dengan benda yang betul lah. Itu adalah satu benda yang saya rasa normal untuk anak-anak yang sedang membesar pada masa sekarang. Sebab soalan-soalan dia kadang-kadang tak sama dengan soalan-soalan kita pada kita berumur begitu pada zaman dulu. So sekarang ni dia semakin advance dan mereka akan mula bertanya, curiosity akan berlaku kat situ. So di samping itu, saya bila cakap kami di sana dulu, kalau boleh tengok ni, bila dia berjalan atas frozen lake, kita mostly kita biar bagi mereka perhati benda-benda dan juga bagi faham sesuatu benda. Dan termasuk juga dengan cakap sini, dulu kami ini pernah buat dengan anak-anak. Suatu kat Finland dulu, kami pernah pernah buat dengan anak-anak dekat depan rumah. Betul tak Erisa? Erisa dekat sini ya? Okay. So kami pernah cuba buat igloo dengan anak-anak, tapi baru siap separuh igloo tu, dah next day tu ada budak-budak main sepak bagi pecah apa semua. Jadi kami pergilah ke rumah kawan saya, igloo. So kita expose anak-anak masuk dalam igloo, cerita depa ni enjoy lah ni Erisa dan juga Ilman kat sini ada. So expose kat depa. Apa kalau dekat Malaysia ni pun expose lah apa-apa sekalipun. Expose semaksimum mungkin yang boleh supaya this is about, kalau kata dekat Finland nanti, at least kalau kata anak-anak saya duduk di Finland lah, at least nanti kalau tak ada rumah dia tahu lah juga ada igloo sebagai option untuk nak tidur. So macam itulah dia punya idea dia lah. Okay. Dan yang terakhir saya rasa yang ni tak boleh nampak. So saya cuba tunjuk, saya ubah sini supaya begini. So kalau tengok kat sini, ini adalah kalau nampak dekat sini, ini adalah aurora. Saya selalu every year saya adalah aurora hunter dekat sana. So selalulah dulu saya selalu cerita kat anak macam mana aurora ni berlaku, dan saya tak pasti dia ingat ke tak lagi. Jadi tak pasti dia ingat ke tak lagi bagaimana aurora ini berlaku. So every year di tempat kami ni memang aurora ni adalah benda yang normal lah dekat Finland. So boleh tengok, kalau siapa yang tak tahu aurora dekat sini nanti boleh search lah tengok aurora tu macam mana. Tapi dia adalah tarian di langit tu. So every year kami akan ambil gambar lah depan rumah ke ataupun kami pergi Tasik untuk nak ambil gambar aurora ni lah. So kita kena explain, kena dedah dekat anak-anak, especially benda yang pelik-pelik macam ni supaya bila besar mereka at least dah tahu benda apa semua. Okay. So cabaran teknologi kepada anak-anak. Ada soalan ke dekat sini? Ya, memberi pengalaman bermakna. Yes, betul tu. Memberi pengalaman yang bermakna kepada anak-anak. Memang betul lah yang tu. Okay. So macam yang saya cakap tadi, apa yang saya contoh dekat sini ni adalah benda yang kita dah praktis pun sebenarnya. Cuma kalau di Finland dia nampak structure. Sebab kat sini pun kita buat dah pun benda tu, tapi dia lebih nampak structure lah. Ya. Okey. So, yang seterusnya adalah cabaran teknologi. Saya rasa dunia sekarang semua orang hadap benda yang sama. So, kita patah balik ke dunia sebenar. Kita tinggalkan Finland sekejap. So, kita patah balik ke dunia yang sebenar. So, dalam dunia yang sebenar ni, kalau kita tengok dekat sini sekarang, cabaran berteknologi ni, adakah anak-anak kita, walaupun seperti yang saya cakap tadi, kita nak terapkan sains dan teknologi dalam brain, dalam anak-anak kita ni, tetapi bila kita mula nak expose anak-anak kita
sama ada suka ataupun tak suka, kalau kita nak expose, kita kena bagi handphone lah ataupun bagi komputer untuk mereka belajar benda tu. Tanpa kawanan, kita risau nanti dia akan explore benda lain. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini ni, this is a new norm. Bukan new norm sekarang ni, dia adalah norm bagi kita pada keadaan sekarang ni. Kalau kita tengok dekat sini ni, dia adalah norm dalam keadaan dunia sekarang. Okay, yang mana dia adalah new norm pada kita zaman dulu. Zaman dulu benda ni adalah new norm, tapi sekarang dia adalah satu benda yang normal. Kita pergilah mana-mana cafeteria ke, mana-mana kah, dia tetap sama macam ni. Boleh tengok, tetap sama macam ni. Jadi antara cabaran-cabaran yang kita nak kena hadap, termasuklah saya sendiri, adalah macam mana nak menangani benda-benda yang ni. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apabila teknologi mula menguasai anak-anak, dia mula left dari segi apa? Kita mula terasing dari segi physical contact dengan orang lain. So anak-anak akan lebih isolate. Padahal dia rasa seronok, dia rasa macam dia berkawan, tapi sebenarnya dia isolate. Okay? Jadi macam mana kita nak menangani masalah ni? Ini adalah cabaran pada masa sekarang. Sebenarnya dia lebih kepada kita pandai cakap, tapi nak implement itu susah. Nak sembang boleh, tapi nak implement balik, bagaimana nak menangani, nak bagi anak-anak get social balik, mungkin susah. Okay? Tapi sama ada kita suka ataupun tidak suka, zaman sekarang inilah yang kita kena hadap. Pada masa sekarang lah, saya cuba tarik sedikit keluar daripada kita rigid dengan ni. Jadi saya cuba nak bawa perbincangan, cuba renung sekejap untuk 1 minit gambar ni. Dan siapa yang boleh cerita dekat saya, gambar ni cerita kes apa? Kalau boleh cerita dekat saya. Bunuh diri. Bunuh diri. Cubaan membunuh diri disebabkan oleh apa? Tersinggung ni. Macam mana Adam? Oh ni maksud saya ni, Shima MD ciptaan. Macam rumput mini lagi. Okay, so kalau tengok dekat sini, kes cubaan bunuh diri diselamatkan oleh seorang polis, kata silap saya lah, polis. Ini kes, kalau semua orang masih ingat lagi, ini adalah kes yang mana bapak dia ambil handphone, lepas tu anak tak perhati nak terjun. So bagi ada anak-anak yang ada dekat sini, tolonglah jangan buat benda ni dekat mak bapak kita lah, mak bapak anak-anak masing-masing, tolong jangan buat lah. Okay, so stres macam mana sekalipun. Tapi apa yang kita kena ingat dalam kes yang ni adalah, adakah tanggungjawab tu sebenarnya atas apa sebenarnya? Saya selalu duk fikir lah, bila kes yang ni terjadi, saya baca dia banyak menghantui diri saya lah. Especially bila saya nak decide nak bagi anak saya tengok handphone, tak tengok handphone tu, benda ni banyak menghantui diri saya lah. Okay, disebabkan kalau tak bagi, dia akan tertinggal dengan dunia sekarang. Dia akan tertinggal. Kalau bagi, kita takut dia ni. Tapi ada orang kata, kontrol lah, kena pandai kontrol lah anak-anak. So macam mana nak kena pandai kontrol? Macam mana nak kena pandai kontrol tu? Macam saya cakap pada boleh tadi, kita nak sembang tu boleh, tapi nak implement tu mungkin susah. Okay. So saya, seperti yang saya cakap pada awal, saya cuba nak ajak benda ni sebagai satu perbincangan lah. Saya tak nak lah saya yang duk cerita bidang sains, tapi cuba boleh tak kita bersama-sama berbincang dekat sini. Sebab saya tak berapa boleh nak nampak sangat chat box dekat sini. Saya tak berapa boleh nak nampak. Handphone dah jadi benda yang edik. Ya betul. Sebab tulisan kecil saya tak berapa nak nampak sangat kat situ. Cuma yang paling penting sekarang ni, saya nak ajak perbincangan lah. Kalau boleh yang nak bercakap, saya minta tolong bercakap lah daripada text box. Sebab saya nak baca dekat situ macam kecil sangat. Jadi saya nak cuba bawa perbincangan secara bersama lah, beramai-ramai dekat sini. Sekiranya boleh lah, sekiranya boleh, untuk sama-sama kita bincang benda ni. Bersediakah anak-anak kita dalam masa sekarang ni, bagi ada anak yang kecil, adakah mereka ni betul-betul well exposed dengan sains dan teknologi? Kalau kata tak well exposed, boleh tak kita sama-sama cerita, bantu dekat sini? Saya akan tulis dekat sini lah. Saya tulis dekat sini. Kita tulis seorang sikit. Saya tulis lah, tulis seorang sikit.
apa yang kita boleh buat sebagai ibu bapa untuk nak expose, selain daripada saya cerita 7 tips tadi tu, 7 benda, 7 pelajaran yang saya dapat daripada Finland tu. So selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh buat? Saya nak minta, saya dah beritahu dah, tapi saya nak minta peserta-peserta yang ada dekat sini, okey, yang ada dekat sini, untuk nak bantu saya juga. Kita buat macam satu resolusi, bukan resolusi lah, macam satu nota perbincangan tindakan yang ibu bapa boleh ambil untuk nak menyediakan anak-anak kita ni menghadapi dunia pada masa depan berkaitan dengan sains dan teknologi. Selain daripada apa yang saya dah cerita tadi, boleh tak? Boleh kok bagi sedikit idea dekat sini sebelum kita tamat perbincangan kita hari ni? Ada tak? Mungkin boleh? Siapa yang nak mulakan dulu untuk bagi idea? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Shima MB. Maksud saya. Ya. Okey. Ini saya Pak Suezan. Ya, maksud saya ni cikgu. Okey. Macam contohlah, budak-budak ni kena ambil tak diekspos tentang dunia haiwan yang sebenarnya. Tentang dunia haiwan. Masa saya, masa saya dengan anak-anak saya masa dia kecil dulu, tiap-tiap bulan saya akan bawa pergi Taipei. Dapat gaji saya tiap bulan saya akan bawa pergi Taipei. Okey. Walau semua kan akan bawa pergi. Semasa dekat Zoom tu, saya akan wajibkan mereka ni baca keterangan haiwan di setiap tanda haiwan. Tu dia. Wajib baca. Sebab tadi saya ada pin kereta. Tu dia. Wajib baca nama haiwan tu, nama saintifik dia, main dari negara mana, semua mereka kena tahu. Kemudian bila balik rumah, sambil duduk kereta tu, sembang juga tentang haiwan, tabiat dia, makanan dia, semua kan. Bila dekat rumah ni memang ada banyak set haiwan plastik. Okey. Jadi bila petang-petang tu, kita macam record apa yang dia copy dekat zoo tu. Ya. Contoh dia pegang singa plastik kan. Ya. Kena tahu lah singa tu dia pun tengok dah dekat zoo, cerita balik. Jadi macam tu lah, kena expose sebab murid-murid ni kalau kadang-kadang kat sekolah lah sendiri, bila cerita karangan pengalaman pergi zoo, cerita banyak tetapi dalam zoo je lah. Sebab dia kata mak tak nak jalan. Jadi yang tu penting. Okey. Kan? Bila kan kadang, yang tu sangat-sangat penting lah. Okay, bila anak saya pengalaman dengan anak saya lah banyak. Ya. Kemudian, anak saya memang akan suka mainan Lego. Tapi dah umur besar pun, tapi anak saya yang sulung, dia walaupun dekat kotak Lego tu ada contoh model yang boleh dibina, contoh satu kotak yang boleh buat 4 model kan. Ya. Tapi dia boleh gabungkan 4 model tu jadi satu robot yang baru. Dan macam tu sekali lah dia punya kreatifnya. Ya. Tapi dadak lah. Yang tu. Yang kalau masa baru boleh naik basikal. Kan? Kalau naik basikal jatuh, dia tolong bos sendiri. Belajar bos sendiri, kena minyak hitam, belajar basuh dengan apa. Semua itu kena expose. Memang kita kata kena expose lah. Ya. Murid-murid sekarang kat sekolah ni semua tengok Google. Betul. Semua belajar dari Google. Dan macam terlepas, saya pergi dengan perempuan saya ke Kaya Kasar. Kaya Kasar bangunan itu sangat unik kan, juga ada. Dan saya melawat sebab anak-anak saya ni suka sangat buat museum ni, jadi bawa pergi Kaya Kasar.
dan pegang semua naik tangga ke apa ke, sampai tu cerita kenapa tangga ni dibina macam ni apa semua tu. Jadi expose sendiri kan. Dan balik sekolah saya cerita kat anak murid saya. Anak murid saya sini ada seorang gajangan tu memang ilmu dia sangat tinggi lah, tapi ilmu dia semua dari Google kan. Bila saya cerita pergi kali kasa, dia cerita balik, dia kata cikgu tahu ni apa untuk kita baca apa semua tu pakai sampai saya semua. Tapi senang dia katakan dia, kami baca kat Google tapi cikgu pergi pegang dia ni di sana, dia mati dekat tu lah. Kan. Jadi Google ni Google lah juga kan. Dia orang kata apa kena explore betul dengan kita apa dengan real thing kata dia kena cerita betul, kena tengok sendiri benda tu. Okey. Dan anak saya ni sangat minat tu. Dia lihat tu dia sangat suka menonton apa National Geographic kan. Kalau cerita buaya ni, buaya dari negara mana semua dia tahu. Gigi dia macam ni, bola ni negara mana. Ekor dia macam ni, negara mana damai dari negara mana. Semua dia tahu lengkap. So maksudnya kita kena tonton dokumentari channel lah. Kena push anak-anak. Betul ni. Okey, bila dulu. Alright. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. So, sedikit perkongsian daripada macam mana yang disebut oleh pihak library tu, perkongsian daripada cikgu, orang lama, tak lama lagi dah nak pencen lah maksudnya. So, kita boleh conclude daripada apa yang dikongsikan bersama sebentar tadi tu. Yang pertama sekali, kita kena expose anak dengan dunia luar. Yang ni yang kita cuba sebut tadi adalah physical contact tu. Kena ada tu. Dia tak boleh sekadar nak kena, dia kena ada feel and story seperti yang saya faham lah. So Nat Kelly Castle cerita pasal tangga, dan actually sebenarnya ada sebab kenapa tangga ada yang bentuk macam ni. Pasal ada yang tangga bentuk macam ni. Dia punya gap yang ni, gap dengan yang ni ada beza dan ada sebab sebenarnya. So benda-benda macam ni inilah yang perlu ada feel dan perlu ada story. So barulah betul lah macam mana cakap Cikgu Shima tadi, maksud saya tadi, yang mana budak-budak sekarang, termasuklah anak saya ni, kat situ ada Hilman dan juga Erisa, dia nampak kat situ, yang mana kadang-kadang dia nampak pro bila bercerita, pro nampak bila Google. Sebab apa? Sebab dia tahu semua Google, tapi feel tu dia tak dapat, physical contact tu tak dapat. So macam mana Cikgu Shima tadi juga sebut, mungkin boleh anak-anak expose sentiasa dengan dokumentari channel. Yang ni memang kami buat. Anak saya Ilman dengan Erisa pun buat juga. Kadang-kadang dia tengok dengan kami dokumentari channel. Ada cerita pasal Jaws lah apa semua itu. Betul tak Ilman? Pasal ada kat sini Ilman. So okay, good. Berani nak jawab tak? Okay. So dokumentari channel. Dan kalau kita tengok dekat sini ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4, nombor 3, 1, 2 dan 3 ni, kita boleh katakan yang mana disampaikan oleh Cikgu Shima tadi tu, dia kena ada physical feeling lah. Untuk nak menarik minat anak-anak minat ke dunia sains dan teknologi, kena ada physical feeling juga. Ini tak ada cara lain, pendedahan awal dan ibu bapa. Jadi saya buka lagi kepada siapa-siapa yang ada dekat sini untuk nak bercerita lagi. Kokok boleh tambah lagi, selain daripada kita ada 3-4 ni, boleh cerita lagi. Untuk kita tak ada benda yang salah dekat sini. Masing-masing kita sebenarnya, saya pun sendiri mencuba dan explore, keep explore benda-benda baru. Yang tu dia punya idea dia. Jadi ada tak siapa-siapa yang kat sini lagi yang boleh nak share idea? Mungkin anak-anak juga yang nak bercakap sedikit, yang ada dekat sini, yang boleh share, nak minta mak dengan ayah bawa pergi mana ke sebagai contoh. So ada dekat sini yang nak share? Ya, Dr. Muzamil, boleh masuk? Okey, Assalamualaikum Dr. Ina dan semua. Waalaikumsalam. Saya nak lebih kepada nak minta pandangan untuk pendapat Dr. Israel
tentang dia punya isu, bukan isu lah, tentang sejauh manakah penguasaan bahasa atau penguasaan sesuatu bahasa membataskan minat pelajar ataupun anak-anak ni kepada dunia sains dan teknologi. Sebabnya ada satu mazhab atau pendapat yang saya saya setuju dengan pendapat ni, yang mengatakan anak-anak sepatutnya diledahkan ataupun dilebihkan penguasaan kepada bahasa ibundanya, di samping bahasa-bahasa lain, contoh bahasa Inggeris, bahasa Cina dan lain-lain itu sebagai second third language. Katanya pendapat ini lebih akan membantu pelajar untuk lebih kreatif, lebih for the long term. So dari aspek sains dan teknologi ni, macam mana pendapat Dr. Ezra tentang isu penguasaan bahasa ni? Adakah anak-anak yang kurang mahir dengan bahasa Inggeris, especially yang dari pedalaman kampung luar bandar kan, mungkin ada limitation dari segi bahasa Inggeris, adakah ini akan membataskan minat diorang untuk sains dan teknologi? Okey, minta pendapat. Baik. Terima kasih. Oh, ini dah nak jadi macam Bible dah ni, Dr. Muzamil. Okey. So, terima kasih banyak-banyak Dr. Muzamil. Actually, saya tulis ni dulu Saya ada ikut juga sebenarnya idea ni. Okey, saya ada ikut juga sebenarnya idea ni. So, saya percaya Dr. Muzamil juga merujuk kepada dalam sistem sekolah sekarang ni kita ada 2 language program, DLP, dan satu school of thought yang berbeza adalah bahasa ilmu. Kalau kata kita nak tahu sekarang ni, orang kata, dan mostly kebanyakan orang bercakap juga adalah, kalau kata kita nak menguasai sesuatu ilmu itu, kita kena tahu apakah bahasa ilmu. Dan sekarang ni, dunia sekarang ni, bahasa ilmu adalah bahasa Inggeris lah. So, yang dikatakan English. Okey, yang pertama sekali saya cuba jawab dengan cara safe semungkin boleh lah. Okey, bukan safe lah, maksudnya kita cuba untuk nak bagi semua orang share the knowledge and then cuba faham sama-sama lah. Mungkin apa yang saya jawab ni salah ataupun kurang betul, ataupun mungkin betul, tapi soalan dia yang menjadi rujukan utama dia adalah, first, kita patah balik pergi villain, kita terbang balik pergi ke villain. Yang ni experience saya sendiri bersama dengan isteri. Anak saya, Erisa, so dia nak masuk sekolah rendah. Sekolah rendah tahun 1 di sana, tahun 1 dekat sana. So nak masuk sekolah rendah dekat sana, kami ada pilihan, sama ada nak masuk satu sistem finish school, sekolah rendah finish, bahasa finish kat sana. Dan yang kedua adalah, dia ada 2, satu finish, satu lagi sekolah finish juga, tapi dia English medium. Dia ada 2, tahun 1 satu finish dan satu lagi English medium. Tahun 1 masuk sekolah rendah dekat kawasan region yang biduk di lapis rantau tu, dia ada yang ni. Dan yang nak kaitkan dengan apa yang Dr. Muzamil tanya tadi tu adalah, untuk nak masuk ke sekolah bahasa Inggeris ni, untuk nak masuk ke sekolah bahasa Inggeris ni adalah wajib menguasai finish. Wajib menguasai bahasa finish. Yang ni dia punya wajib dia. Wajib menguasai bahasa finish untuk nak masuk sekolah bahasa Inggeris. Dan anak saya, Erisa, perlu attend exam bahasa finish. Walaupun dia dah 3-4 tahun bercakap finish, tapi masih lagi tak lepas untuk dia nak masuk ke Inggeris, sebab dia tak well versed dengan menguasai bahasa finish. Sebab itu bila dia ambil exam tak dapat masuk sekolah Inggeris. So saya cuba sekolah bahasa Inggeris. So kami tanya sebab apa? Sebabnya kalau tak menguasai bahasa ibunda, bahasa yang kita nak belajar tu, so macam mana cikgu nak explain maksud bahasa ni dalam bahasa kita sendiri? Sebabnya kita akan faham dengan cara bahasa kita sendiri. Itu yang kami tanya dekat cikgu. Saya lupa kami tanya dekat Aneh ke ataupun dekat seorang lagi. Tapi idea dia adalah definite. Kalau nak memahami ilmu bahasa Inggeris ni, nak masuk sekolah bahasa Inggeris ni, dia mesti betul-betul fluent finish
faham bahasa Finnish, barulah boleh masuk bahasa Inggeris. Atas sebab apa? Sebabnya bila kita belajar ataupun diajar, dia akan dia kata, yang menurut cikgu tu, dia kata translation ataupun bila dia akan sebut dalam bahasa Finnish tu, orang tu akan lebih mudah faham dan akan faham maksud bahasa Inggeris ni, maksud bahasa Inggeris tu dalam bahasa ibunda dia macam mana. So patah balik kepada soalan Dr. Muzammil tadi, yes, saya juga turut bersetujulah, yang mana bahasa ilmu menguasai bahasa Melayu tu, dia akan jadi bahasa, akan penguasaan bahasa akan membataskan anak-anak ni lah kalau kita dalam bahasa Inggeris. Tapi masalah sekarang ni, sistem kita di Malaysia ni, kita ada pilihan. Dan sekarang ni di embed dalam brain kita sekarang ni adalah bahasa ilmu adalah bahasa Inggeris. Dan even anak saya Erisa dan juga Ilman sebagai contoh, Erisa especially sebab dia duduk dalam program DLP ni sendiri, kadang-kadang tu maksud benda tu dalam bahasa Melayu pun dia tak tahu. Sebab sebagai contoh malam tadi, Erisa pun boleh verify, kami baru bercakap. So saya dengan Ilman bercakap tentang takal, tapi Erisa dia tak tahu maksud takal ni apa sebagai contoh. Tapi bila sebut puli, then she can explain very well what is puli. So jadi inilah yang kita katakan, kalau kata di Finland kena faham takal ni apa, barulah dia faham puli di bahasa Inggeris apa maksudnya. Jadi kalau kata patah balik pada Dr. Muzammil punya persoalan tu, somehow saya ni serba sedikit bersetujulah, perlu faham bahasa Melayu untuk faham bahasa Inggeris. Tapi dengan keadaan sekarang ni, saya terpaksa lah untuk menerima yang mana situasi sekarang bahasa ilmu adalah bahasa Inggeris, dan suka ataupun tidak memang kita kena belajar bahasa Inggeris lah, yang tu je lah. Tapi menguasai bahasa ibunda tu adalah lebih penting untuk memahami bahasa Inggeris. Yes, yang tu saya setuju dengan Dr. Muzammil. Saya boleh jawab yang tu ya dulu buat masa sekarang. Harap Dr. Muzammil pun boleh terima lah. Belajar. Okay, jelas. Alright. Ada soalan lain ke tu? Yes, menguasai bahasa Inggeris. Ya. Saya tak ada nak nampak angkat tangan. Boleh ke? Nak bertanya boleh? Yang mengangkat tangan. Ada soalan ke? Ya, Nur Ismiza. Oh, left mitik. Pelajar lebih memahami ilmu melalui bahasa ibunda. Yes. So sebab bahasa ibunda ni bahasa rumah kita harian. So kalau kita just cakap yang ni, so dia lebih mudah untuk faham lah. Dan ini exercise, actual punya exercise yang kami hadapi sewaktu di sana dulu. So anak cubalah untuk push masuk bahasa Inggeris sebab nanti balik Malaysia terus bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya kena wajib we finish dulu baru boleh belajar bahasa Inggeris. Okey, ada apa-apa soalan ataupun komen-komen yang boleh nak berkongsi bersama dekat sini? Adakah yang lain-lain? Nampak Dr. Azrimi kat tangan tadi, Dr. Azrimi. Oh, Dr. Azrimi mana? Bolehkah Dr. Azrimi nak berkongsi? Adakah Dr. Azrimi kat sini? So ada soalan lain? Ya, Nur Ismiza ya. Ni boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat doktor berkenaan dengan seharusnya sistem pendidikan Indonesia itu memainkan peranan apabila masukkan dengan eksplorasi di luar bidang lapangan? Contohnya apabila kita anak-anak kita dulu masa di sekolah nalika diekspos dengan aktiviti harian kita, contohnya macam mana mewakili jalan raya, bagaimana kita nak masukkan apakah binatang-binatang yang berbisa yang patut ditangkap oleh student masuk dalam hutan, dan apa apabila hujan mereka memakai pakaian hujan, nanti kan waktu hujan perlu memakai pakaian yang betul untuk keluar waktu musim hujan sebagai contoh. Jadi adakah itu ada peran ibu bapa ataupun sebenarnya guru di sekolah, sebab itu bukan sekarang sistem pendidikan Malaysia
kita tak pastilah. Tapi jadi apa pandangan doktor daripada segi pengalaman dan juga sistem pendidikan anak yang kita dalam praktikan, adakah boleh berubah ataupun perlu diubah ataupun mungkin ada transformasi yang perlu dibuat? Itu je pendapat saya. Okey. Susah nak jawab ni. Okey, terima kasih banyak-banyak buat isteri. Ismiza merupakan isteri lah. Okey. So kalau nak narrow down kepada sistem pendidikan Finland, dia Finnish education system kat sana based on experience. Yang ni based on experience. Actually sebelum ni kami dah baca dah, saya dan isteri kami pernah baca blueprint Finnish education system tu. Dia ada video apa semua, blueprint dia tu, dokumen tu pernah go through dah dulu. Bila mana Finnish education system dia buat reform ke atas dia punya education system. So blueprint dia tu boleh download, boleh baca dekat situ tu lah. Tapi the main idea bagi yang kami observe, dasarkan daripada observation, memang ada perbezaan di antara Finnish punya education system compare dengan Malaysia punya education system. Yang mana based on observation kami, Finnish education system dekat sana bagi umur darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 saya tak ada experience lah. Tapi sampai darjah 4 tu adalah kawan-kawan yang ada experience. Dan Dr. Muzamil dan juga Dr. Azrimi ada experience jugalah, boleh verify apa yang saya cerita. So education system dekat sana bagi darjah 1, 2, 3 dan 4 ni, dia lebih kepada jati diri sebenarnya. Lebih daripada survival dalam hidup, lebih daripada membentuk jati diri bagaimana nak survive. So kalau pergi sekolah kat sana, pilih waktu bila apa, Muslim memang tengah duk main lah. Darjah 1 ke, darjah 2 ke, darjah 3 dia akan main dia banyak. Lepas tu banyak outdoor punya sesi, banyak expose kepada tentang kehidupan, tentang alam sekitar, lebih expose pada itu. Dia tak ada lagi hanya kebat apa semua ni, memang tak ada. Saya rasa memang tak ada lah. Selama saya duk tengok Risa apa semua ni dan kawan-kawan yang ni kat sana, memang yang kebat apa semua ni memang tak ada. So bila balik ke Malaysia memang quite culture shock lah pada waktu tersebut. Dan saya rasa Dr. Azrimi dan Dr. Muzamil kat sini pun mungkin boleh top up sikit lah cerita, sebab mereka ada good experience, sebab anak-anak mereka lagi besar daripada anak saya sewaktu mereka tinggal di sana. Tapi compare dengan sistem education di Malaysia adalah kita lebih kepada expose kepada teori semua, geografi, sejarah apa semua ni, bagai apa semua tu kan. So berkemungkinan yang disusun oleh kerajaan pada waktu sekarang ni adalah bersesuaian, yang dianggap bersesuaian untuk keadaan semasa pada waktu sekarang. Tapi di Finland berkemungkinan dia adalah sesuai untuk keadaan pada waktu untuk negara mereka lah. Tapi mungkin implementasi tak sesuai untuk negara kita. Yang tu berkemungkinan. Namun begitu, saya memang menyokong, sangat-sangat menyokong sekiranya kerajaan kalau boleh cuba untuk nak lebih memberatkan aktiviti luaran, aktiviti lapangan daripada aktiviti dalam kelas, seperti mana yang diimplementkan di Finland lah. Sebab apa? Sebab nampaklah anak-anak tu dia lebih survive, dia boleh sembang macam mana squirrel tupai tidur atas pokok, kenapa dia hidup melengkok, kepala turun ke bawah, kenapa kepala dia tak duduk ke atas. Semua tu dia boleh explain, sebab benda tu lah yang berkaitan dengan kehidupan. Dia lebih berkaitan dengan kehidupan, persediaan untuk hidup lah. Dan di sekolah rendah tu lah juga, cikgu-cikgu yang jaga anak-anak kita ni, mereka akan tahu anak kita ni minat bahagian apa, dan mereka akan hantar. Bila sekolah menengah akan hantar pergi music school ke, vocal school ke, apa semua tu. So dia akan tahu. Berbanding dengan kita di sini yang mana penilaian akan dibuat di UPSR sebagai contoh. Sekarang ni dah tak ada UPSR, tapi penilaian still ada lah. Okay. Tapi di sana dia lebih kepada advice daripada cikgu. Sebab semua orang kena faham, mak dengan ayah budak-budak, cikgu-cikgu kepada anak kita ni dia jaga daripada kecil sampai besar lah. Cikgu yang sama. So cikgu tu dia sangat mengetahui lah anak kita ni punya perangai, PL, minat kat mana, semua dia tahu. So patah balik berkaitan dengan sains dan teknologi, yes, saya setuju. Selain daripada peranan ibu bapa untuk nak mendedahkan anak-anak yang minat kepada sains dan teknologi, peranan di sekolah juga perlu ada. Dan sekarang tu sekolah memang dah ada, bukan kata tak ada lah, kita memang tahu kita sekolah dah buat pun benda tu. Cuma mungkin dari segi sedikit, kalau nak dikaitkan dengan soalan yang ditanya ni, mungkin kita boleh
memohonlah pihak kementerian untuk nak mencontohi sedikit apa yang berlaku di Finnish education system, yang mana banyak kerja-kerja lapangan yang dibuat. Sebagai contoh, yang mana lebih praktikal lah, yang budak-budak ni berlibat dengan lebih praktikal seperti mana yang dibuat di sana. Yang tu saja. Saya stress up balik, berkemungkinan Finnish education system tu sesuai untuk di sana, dan kita pula adalah sesuai, education kita, sistem kita adalah sesuai untuk di sini. Sebab di sana tu memang negara maju dah, kita ni adalah development country, so memang tak boleh lah nak compare one to one yang tu. Tapi mungkin boleh cedok sebuah sedikit apa yang telah dibuat di sana lah. Yang tu saja daripada pihak saya. Okey, ada cerita lain lagi yang boleh nak berkongsi bersama kat sini. So sekarang, dah pukul 11. Okey, ada lagi yang boleh nak dikongsikan secara bersama di sini? Yes. Ya, boleh. Masuk lagi boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nak share sebagai seorang guru di Malaysia. Jadi, saya pernah mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris dalam aktiviti yang saya pernah dulu. Masa tu, bila masa pergi kursus, memang tadi kena cakap dengan bahasa Inggeris lah. Dan kemudian sekolah saya pula, sekolah yang kena ditinggi pandai. Jadi bukan semua budak mahir dalam bahasa Inggeris. Dia sebab kita nak kaitkan kan kalau pandai bahasa ni, pandai dan semua ilmu, kata kan? Ya. Okey, jadi bila saya masuk kelas, saya nak mengenalkan sains dalam bahasa Inggeris adalah gambaran yang sangat-sangat hebat. Okey, saya dipilih kursus pun disebabkan kata belajar sekolah dulu, katanya ada sekolah metodik. Tapi untuk saya sekolah metodik pun nama dia sekolah metodik. Belajar pasal bagi kejadian sosial. Cuma ada kemahiran sedikit adalah. Okey, bila belajar sosial kan dulu betul. Satu memang tak boleh langsung beri bahasa. Jadi gambaran dia nak mengenalkan sains dan matematik sangat susah. Sebabnya saya mengajar masa tu tidak belajar dulu. Kelas anak saya pun, tetapi murid dalam kelas tu sangat-sangat bagi kerjasama. Sebabnya bila saya mengajar sains, saya dah dapat kenal-kenal dengan murid yang boleh jadi ketua setiap bulan, jadi visi dalam bulan kecil. Jadi dia bersih hanya sedikit belajar info. Jadi dia akan beritahu dalam kumpulan dia. Mereka aktif sendiri dalam kumpulan. Bila matematik ada ketua yang lain. Jadi mereka aktif dan mereka boleh compare info dengan kumpulan lain. Dalam bahasa Inggeris, walaupun rojak ke apa ke mereka cuba. Kedua soalan mereka, masa tu mereka dibagi bahagian hadapan ni dalam bahasa Inggeris, ada belakang dalam bahasa lain. Jadi kata soalan sangat tepat lah. Jadi murid-murid saya ni semua pilih menjawab dalam bahasa Inggeris. Saya tanya kenapa? Jadi saya cikgu dalam bahasa Inggeris, maklumat dia lebih tepat. Ayat tak melihat kan tak tunai. Kemudian info yang nak terang tu syak saja. Cik tu dia point tak ada dalam ayat haikal. Jadi itulah satu cabaran kepada cikgu. Dan ada juga yang cikgu yang tak mahir berbahasa Inggeris, dipaksa mengajar spesial, sangat spesial. Tapi nak kata sekolah rendah ni, masa tu tak ada lagi option stream dan matematik. Okay, bila dah ada dekat maksa, dekat IPG yang betul-betul option matematik dan sains, cikgu-cikgu BM ni asal 18 terkilah sebab saya option tinggal macam nak. Ya. Tapi kita memang walaupun terpaksa, saya sangat enjoy. Sangat-sangat enjoy. Sebab apa belajar bahasa Inggeris ni tak payah belajar banyak. Betul. Banyak. Cakap apa tu aja, apa mana tuan kan. Tapi sistem di Malaysia ni, bukan dari dulu dalam kita kecil dulu memang agent oriented kan. Semua nak. Jadi
kalau bulan 7 tu, dekat cikgu dah terasa dah untuk perbincangan soalan nak kereta. Ya. Jadi budak kurang lagi, budak kurang lagi nak expose. Betul? Betul. Yang tu lah. Betul tidak. So- Kenapa orang kata orang cakaran kepada cikgu? So Kalau ni kan, maksudnya sekarang ni ya. panggil Puan Syima lah. Okey, maksudnya cikgu sekarang ni merasakan adakah menguasai bahasa ibunda tu then baru bahasa Inggeris, ataupun sebenarnya it should go secara selari dalam kes sekarang? Masa mula-mula PPSMI dulu, cikgu-cikgu bahasa Inggeris nak seronok sebab apa? Bila cikgu try dan ajak kita dalam bahasa Inggeris, mereka akan secara tak langsung menguasai bahasa Inggeris. Jadi perasa bahasa Inggeris pun naik secara tiba-tiba lah. Ya. Jangan tu. Betul, sangat betul yang tu. Ya. Kan, tapi memang betul lah, memang perlu kuasai bahasa. Sebab bila ada dalam contoh saya katakan, dia tak akan bagi penerangan dalam bahasa Melayu, penerangan dalam bahasa Inggeris, tapi cuba bagi contoh saja. Penerangan yang simple dan contoh saja, mereka akan faham. Okey. Maksudnya dari segi implementasi tu kena pandai lah di pihak cikgu tu sendiri. Ya. Betul? Dia tak. Macam kata pun, macam lakonan, lawak-lawak sikit, mereka faham. Ya. Antimatik ni perangan pun dah tak kan? Ya. Betul. Ada kata ada posisi JTC semua kan memang lah. Mau kau nak tolong kau tapi. Betul lah tu. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. So kita ada satu, maksudnya kita sekarang ni ada satu lagi pandangan yang mana bagus untuk kita semua review balik sebagai ibu bapa berkaitan dengan DLP ni lah. So saya nak baca balik yang Dr. Rafi tulis dekat sini ni, ilmu sains dan teknologi perlu banyak aktiviti praktikal dan perhatian. Dari situlah boleh mendatangkan minat. Teknologi semestinya tinggi di peringkat sekolah rendah, cukup untuk dapat membantu kemahiran hidup. Ya, betul. Itulah yang saya cuba sampaikan kat sini. So ayat yang betul itu tu kemahiran hidup lah. Kemahiran hidup tu dari darjah 1 sampai darjah 2, 3, 4 tu ditekankan banyak di finish education system lah. Dia waktu darjah 1, 2, 3 tu saya rasa kalau P belum tentu lagi budak-budak tu boleh membaca saya rasa. Tapi dari segi skill hidup dia boleh survive. Saya selalu cakap kalau kita lepak masuk dalam hutan, dia tahu nak lari balik macam mana lah, nak balik rumah kalau finish education system lah. So dia lebih kepada kemahiran hidup. Baik, ada soalan lain lagi ke? Saya rasa kita buka untuk satu lagi kot. Puan Suhana boleh ke buka lagi satu ke? Koko ada, saya sangat seronok lah hari ni. Banyak input yang kita boleh terima. MC nak stop pun ni MC pun excited nak dengar. Memang banyak poin yang MC pun boleh ambil di badan lah kan. Ya. Saya bagi 5 minit kot, ada lagi kot, ada lagi siapa-siapa yang dalam ni yang ingin nak memberi pandangan dan pendapat, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya masih rumah saya cerita pagi saya nak saya ni saya tak pakai mana sebelumnya dia tak bincang pasal sikit Pasal apa? soal dunia sains fiction lah dunia terbantu sains fiction boleh kita berlaku meningkatkan betul minat ada sains Science fiction ni kan? anak saya berapa macam dulu lah bila kartun macam tu lah macam TV tu kan Ya. sebagai anak TV tadi tu orang tu macam dia tak ada tengok orang TV tadi lah kan orang TV tu aku kita explain apa sistem kita ni macam tu kan sistem kita explain ni dan sebenarnya macam Star Wars dan untuk science fiction ni juga banyak tu ada cerita dia cerita pasal dia akan datang berwujud kita tapi tak dibutuhkan dalam science fiction macam tu dari cerita satu kita nak sampai berikut kurang pasal
guna psychic untuk predict tempat ni. Betul. Dia buat science fiction. Memang tu lah, tapi dia bukan buat pandangan ni macam aku tengok bila dia buat bertimbang yang tu minat dalam dalam sains. Jadi dia minat tak betul ni kadang-kadang mana asal ni dia minat dengan dia tak. So dia buka lagi semua plan dia perlu minat tak dalam minat buat itu dia buat tak ada minat kita akan juga dia buat kita ni beza boleh nak duduk dan ada itu tentang antara buat semua lain kita lain kita pun akan duduk lah science fiction dan juga Animal Planet. Ya, Animal Planet. Kita itu soal yang musical experience. Kalau kami kita bukan dalam lepas terbukan tak tahu masih bahasa yang kita tahu lah teman kita nak orang nak gizi semua nak episode nak episode kita nak implement physical experience dalam keadaan pasca pandemik ni lah sebelum masuk dalam Okey, sama-sama. So saya tertarik dengan yang digital experience ni. So somehow yang ni saya setuju sangat. Saya pun sebenarnya terlepas pandang yang ni memang terima kasih banyak-banyak lah. Sebabnya science fiction ni lah yang memang encourage anak-anak untuk nak start explore pelik-pelik. Mereka nak buat pelik-pelik apa semua tu dari datang daripada science fiction lah. Sebab saya kena mengaku saya pun banyak inspired by science fiction jugalah, especially Terminator lah. The reason why saya minat dalam mechanical engineering actually sebenarnya nak buat robot. Okay, nak buat robot, minat sangat dengan Terminator tu apa sebab Arnold Schwarzenegger apa semua tu. So berminat sangat dengan robot sebab tengok Terminator tu lah. Jadi bila minat sangat dengan robot tu, so dia mula-mula masuk sampai sekarang dia gila buat robot macam tu lah. So memang berminat sangat dengan science fiction ni adalah salah satu yang menjadi motivation kepada saya lah untuk nak explore dalam dunia engineering. Yang kedua berkaitan dengan digital experience. Yang ni saya rasa memang dengan pandemik yang hit sekarang ni di Malaysia apa semua ni, kita sebenarnya walaupun sekarang dah dibuka, kita boleh pergi visit apa semua, tapi dengan Omicronnya lah, dengan new variantsnya ada, still lagi tak selamat. Tapi sebagai ibu bapa kita juga nak expose anak kita tentang haiwan dan apa semua tu. Jadi di samping kita tengok dokumentari benda ni, digital experience ni memang sangat bagus lah. Saya rasa saya pernah, kalau tak silap saya rasa Zoo Taiping ada buat digital experience juga kot. Dia ada buat Google Meet. Saya rasa Dr. Muzamil pernah join kot. Betul Dr. Muzamil? Kat sini? Ya. Ada kan? Ya, betul. Ada. Boleh cerita sikit lah, share sikit digital experience ni. Kalau kata Dr. Muzamil join sekali ke? Kalau tak silap saya, Zoo Taiping tu saya tak tahu macam mana, tapi dia memang ada buat lah Google Meet. Kalau tak silap saya lah. Betul Ustaz. Wan saya akan wakil lagi. Saya tengah drive. Elok. Rekod berduri tu. Okey, macam mana? Dr. Faizah. Digital experience Zoo Taiping. Ya. Macam mana? Sampai tu saya ni sebenarnya saya lupa kan dia minta maaf lah. Okey. Aduh, tapi yang saya ingat tu kami pergi tu, lepas tu dia ada nampak binatang tu digitally lah. Aku kat macam tu, saya tak ingat lah, minta maaf lah Zai. Okey, tak apa. Tapi digital experience ni yang saya ingat memang Zoo Taiping ada buat. Saya nama. Ya. Ada nama. Ya. Yang sebab saya kalau yang dibuat oleh kita dia pokok visual tour lah sebenarnya, visual tour. Maksudnya bila dah dapat masuk Google Meet tu, diorang akan pergi ke satu binatang, tu dia binatang dan juga explain lah. Itu yang saya faham yang visual tour tu. Yang Zoo Taiping buat tu Ya. Okey. Tapi memang dengan pandemik sekarang ni mungkin digital experience ni amat bersesuaian lah untuk yang buat, dan terima kasih lah dengan maklum balas yang diberikan tadi lah.
Jadi sangat-sangat baiklah digital experience ni kalau kata kita boleh explain. Baik maksudnya digital experience very good lah. Expert pada zaman pandemik. Tapi in the same time kita kena bawa juga anak-anak ke rumah. Maksudnya mungkin tak pergi Zoom, mungkin pergi ke alam sekitar kan. Tengok katak, tengok cicak, tengok apa yang macam tu lah. Mungkin itu juga sebagai satu orang kata physical experience. Kena bawa anak-anak pergi mengai, tangkap katak dulu mengai. Macam tu lah idea. Sebenarnya lebih pada sebenarnya duduk dalam terapi cakap tadi lah. Sebenarnya science is around us, around us kan. Jadi apabila memasak pun kita menggunakan sains, apabila kita cycling pun menggunakan sains, fizik semua kan. Dan apabila kita menggunakan komputer, even komputer pun menggunakan sains. Jadi saya rasa mungkin cara parents untuk explain why benda-benda ni tadi lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. So saya rasa sampai setakat itu saja dulu lah kot. Kita punya sesi perbincangan untuk hari ini. Saya rasa saya amat-amat berterima kasih lah di atas respon maklum balas daripada semua. Sangat mengujarkan lah untuk hari ini punya ada soalan kah? Ada Dr. Faizah ada kat tangan kah? Faizah raising. Sorry, minta maaf lah. Ya, sorry. Nak tanya tadi tapi boleh tak isi satu lah sah? Maybe kita boleh fikirkan selepas ni lah kan? Ya. Just untuk kita usah fikir, adakah kita di Indonesia ni kita dedahkan subjek sains dan matematik terlalu awal kepada anak-anak kita, seawal dari satu. Adakah itu bagus, perlu ataupun cara pendedahan itu perlu diubah? Itu dia lah yang saya rasa kita boleh, mungkin kita sambil sikit masa kita boleh sama-sama. So saya tulis kat sini soalan lah, question lah. Adakah sains terlalu awal didedahkan? So soalan dia kat sini, adakah sains terlalu awal didedahkan kepada anak-anak di peringkat sekolah rendah? Yang tu yang soalan dia. Dan adakah kita boleh sama-sama berfikir dalam keadaan sekarang based on content yang saya duk tengok sendirilah, anak-anak saya apa semua bagai tu, kadang mungkin ada benda yang mungkin boleh dimurnikan lagi ataupun mungkin boleh dibuang, boleh di-omit lah maksudnya, supaya anak-anak ni lebih mudah memahami daripada betul-betul load. Macam contohnya hari ni kita buat A, minggu depan dah buat B, minggu satu lagi buat C. So lepas tu pula dari segi penjelasan sains tu pun kadang-kadang berkemungkinan bagi yang, sebab kita ni sekarang ni kita bercakap tentang preference, actually preference yang mana macam saya mendapat school of thought yang berbeza dengan school of thought orang lain mempunyai school of thought yang berbeza. Jadi berkemungkinan ada penyesuaian ataupun pemurnian tu boleh dibuat lah kot, supaya di peringkat awal saya lebih kepada, sebenarnya di peringkat awal ni lebih kepada kemahiran hidup lah. Yang tu saya sangat, kalau kata kerajaan nak buat tu memang saya sangat-sangat sokong lah, lebih kepada kemahiran hidup. Dari yang benda-benda yang ni di peringkat awal yang ni kita boleh expose sesuatu dalam kemahiran hidup tersebut, instead of kita jump kepada too scientific punya subjek lah. Tapi mungkin cikgu, kalau ada cikgu yang dekat sini kukuk yang boleh respon kan, sebab kita tak tahu sebenarnya apa perancangan di peringkat kementerian. Itulah mungkin kementerian ada jawapan yang lebih khusus ataupun jawapan yang lebih baik dengan persoalan yang disampaikan oleh Dr. Faizah tadi. Tapi saya boleh sampaikan, kalau saya lebih kepada persediaan anak-anak lah, kemahiran hidup lah, yang tu saja. Tapi saya pun rasa memang soalan ni valid lah. Adakah sains terlalu awal untuk didedahkan kepada anak-anak? Soalan ni valid dan mungkin memerlukan penjelasan daripada orang yang betul lah, bukan daripada saya. Tapi secara umumnya saya rasa kalau tu saintifik sangat, saya kurang bersetuju lah. Yang tu saja di peringkat saya lah, kalau saya boleh jawab. Tapi kalau kata ada cikgu yang nak respon sini balik ke, ataupun Puan Shima kot nak respon balik ke, mungkin itu jawapan yang lebih valid lah berbanding daripada saya. Ada?
yang peserta-peserta kat sini yang nak respon ke? Kita kena buat slot lagi yang lagi satu ke? Sekejap, saya nak Hujung-hujung mana ni? saya tanya dekat Adam. Adam ada ke kat sini, Adam? Ada. Adam, macam mana sains susah tak, Adam? Belajar sains susah ke senang? Susah tu nak jawab? Boleh lah. Okey semua? Agak senang jugalah. Okey, terima kasih Adam. Alright, so saya rasa itu sajalah daripada saya. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang memberi ruang dan kesempatan kepada saya untuk berkongsi pandangan dan pendapat. Saya ingin nak buat claim lagi sekali yang bahawa apa yang dibincangkan dekat sini ia adalah sekadar berkaitan dengan pendapat daripada pengalaman kami. So, setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza, dan pengalaman yang berbeza itulah yang bila kita satukan, bila kita bincangkan akan diharapkan dapat memberikan sesuatu yang lebih manfaat kepada semua orang lah. Itu doa saya kepada semua. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki, diberikan keberkatan hidup dan sentiasa membuat yang terbaik dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. So sekian, terima kasih. Saya serah balik kepada MC untuk hari ni. So mungkin boleh print screen yang ni kot untuk record. Okey. Terima kasih banyak Dr. Izran. Ya, saya. Alhamdulillah sebenarnya saya ucapkan kepada semua peserta yang memberi kerjasama sehingga ke akhir program lah. Banyak feedback, kongsian juga daripada peserta. Kira ini slot yang aktif lah kali ini saya sama 3 program Human Library yang saya bincang. Kira ini paling aktif juga lah. Juga lah. Okey, diharapkan semua program, semoga program ini memberi sedikit sebanyak lah manfaat dan panduan kepada semua peserta yang terlibat. Terima kasih juga diucapkan tim saya yang terlibat secara langsung dan tak langsung dalam menjalankan program ini. So sebelum kita nak akhir program, boleh tak kita sama-sama on camera untuk ambil gambar bersama penceramah kita ni? Tu dia. Last sebelum tutup. Yang duduk dalam kereta, yang ada kat office, yang ada kat rumah, boleh tak minta sama-sama ni saya nak minta tim saya tolong screenshot daripada screen. Boleh? Ya. Cik ini nak cik juga. Mahal. Tu dia. Okay. Alright. Oh, Mr. Firdaus pun ada. Okay. Alright. 1, 2, 3. Best. Ya, Tuan Firdaus kita pun ada. Ustaz. On kamera lah. Boleh shoot. Minta on kamera. Okay. Okey. Alright. Okay. Okey, terima kasih banyak-banyak semua. Saya saja untuk kali ini. Mohon maaflah dari saya sekiranya ada terkasar bahasa dan bicara sebenarnya menaikkan majlis. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan itu adalah kelemahan daripada saya sendiri. Kita sudahi majlis dengan surah Al-Nas dan aspek kifarah. Okey, terima kasih. Bye-bye. Kalau hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye, Adam. Bye, Iman. Bye. Bye-bye. Uncle. Bye, Nadim. Bye, Nadim.
Bye Zarif, Nadif. Ya, terima kasih. Sama-sama.